Iman. Iman. Ini senyap. Kita buka. Hadis awak ada dua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum Okey pelajar-pelajar semua, jadi sebelum nak mulakan pengajian, muallim minta semua mic kan mutekan mic dulu. Mutekan mic dulu, semua tutup mic. Jangan ada yang buka. Okey cepat. Muallim bagi masa cepat. Okey. Ada lagi seorang lagi yang belum. Okey. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada semua pelajar yang memberi kerjasama. Okey, kita mulakan. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhhibin nisyani bin nurihi wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu al-mukaamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, amma ba'd. Okey, baiklah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menghimpunkan muallim dan juga pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Allah sekalian untuk meneruskan pengajian PDPR kita pada kali ini. Okey, untuk hari ini kita akan meneruskan pengajian di dalam subjek Tahfiz Al-Quran dan Al-Sunnah, iaitu untuk tahun 2, di mana pada pertemuan yang lepas kita sudah masuk kepada surah Nuh ayat 26 hingga 28. Dan manakala pada hari ini, pertemuan kali ini, kita terus masuk kepada surah As-Sajdah, iaitu ayat 1 hingga 6. Jadi pelajar-pelajar diminta keluarkan buku TQS tahun 2 dan boleh buka muka surat 34, iaitu surah As-Sajdah ayat 1 hingga 6. Jadi kita akan belajar mengenai surah As-Sajdah pada hari ini. Okey, cepat muallim bagi masa untuk pelajar-pelajar semua buka buku dulu pada muka surat 34. Tak sempat nak baca surah ni. Okey, tak apa. Nanti kita akan baca sama-sama. Okey, tak apa. Nanti akan baca sama dengan muallim. Okey. Okey, tutup. Okey, peraturan sebelum mulakan pembelajaran, bila muallim kata buka mic ataupun muallim tanyakan soalan, barulah pelajar-pelajar buka mic. Okey, kalau muallim tak suruh, tak perlu nak buka. Okey, dengar dulu penjelasan daripada muallim. Okey, terima kasih. Tinggal Safiah Muhammad diminta untuk mic, tutup mic sebab kita nak mulakan PTPR kita sebentar lagi. Okey, sebelum mula tu, muallim minta buka muka surat 34 dan muallim akan share screen. Kita akan tengok slide. Walaupun dah ada buku, jadi siapa-siapa yang tak ada buku, kita boleh tengok pada slide yang muallim akan tunjukkan ni lah. Okey, sekejap ya. Okey, kita akan paparkan slide. Okey. Okey, nampak tak pelajar-pelajar? Okey, kalau nampak, angguk sahaja, tak perlu buka mic, cuma angguk saja, muallim akan nampak. Okey, sekarang ni muallim tanya, nampak tak slide yang kat depan ni? Ada, nampak tak kat skrin? Ada slide? Nampak tak? Okey, nampak? Kalau nampak, alhamdulillah. Okey, pada hari ini kita teruskan pengajian, iaitu surah As-Sajdah ayat 1 hingga 6. Okey, pada pertemuan lepas kita belajar tentang apa? Surah Nuh. Okey, kita dah habis daripada surah Nuh, dan pada hari ini kita dah mula kepada surah As-Sajdah ayat 1 hingga 6. Okey, kita pergi yang seterusnya. Untuk slide yang seterusnya. Okey, diharapkan pelajar-pelajar fokus, tengok pada skrin yang tertera di depan.
Okey, kita pergi dulu kepada struktur surah As-Sajdah. Okey, surah As-Sajdah sebenarnya surah As-Sajdah mempunyai 30 ayat. Okey, di dalam Al-Quran 30 ayat. Tetapi untuk hari ini kita hanya belajar ayat 1 hingga 6 sahaja. Okey, ayat 1 hingga 6 sahaja. Okey. Tema pada kali ini bagi surah As-Sajdah ini mengenai sains. Kenapa mengenai sains? Nanti kita akan belajarlah apa perkaitannya dan apa yang kaitnya sains dengan surah As-Sajdah ini. Okey. Untuk surah As-Sajdah ini pelajar-pelajar boleh buka muka surat 415 di dalam Al-Quran. Diminta pelajar mutekan mic sebab muallim tengah terangkan. Okey. Jadi kita sambung, iaitu surah Sajadah ni kalau di dalam Al-Quran, di dalam mushaf Al-Quran terletak di dalam muka surat 415. Jadi kalau pelajar-pelajar buka Al-Quran pada muka surat 415, pelajar akan jumpa surah As-Sajadah. Okey, pada muka surat 415. Kemudian surah As-Sajadah ini terletak pada juzuk yang ke berapa? Juzuk yang ke 21. Okey, surah Sajadah terletak pada juzuk yang 21. Kemudian surah As-Sajdah merupakan surah ke-32 di dalam Al-Quran, di mana jumlah keseluruhan Al-Quran, surah di dalam Al-Quran mempunyai 114. Jadi surah As-Sajdah ini terletak di dalam terletak pada 32 daripada 114 surah. Okey. Okey, kemudian kita teruskan kepada okey, kenapa surah Sajadah ini dinamakan dengan surah As-Sajdah? Kerana menurut kalimah sujud yang terdapat dalam ayat yang ke-15. Macam mana yang pembacaan di ayat yang ke-15? Di mana di dalam surah As-Sajdah ini bila sampai ayat yang ke-15, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apabila kita membaca surah As-Sajdah sampai kepada ayat 15 ini, kita disunatkan untuk sujud. Surah Sajadah namanya. Surah Sajadah. Jadi kemudian nama surah Sajadah ni diambil daripada ayat yang ke-15. Di mana sampai kepada pembacaan surah ayat yang ke-15 kita akan pergi nanti pada pembelajaran akan datang. Kita disunatkan untuk sujud. Kemudian kita pergi yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada huraian ringkas. Okey, huraian ringkas ni muallim ambil daripada buku juga, iaitu pada muka surat 41 sebagai rujukan. Kalau tak nak tengok pada buku, boleh tengok pada skrin yang muallim tunjukkan ni. Okey, pada muka surat 41 kat situ ada huraian ringkas yang ada sama dengan seperti yang dekat ni. Apa yang muallim persembahkan di sini adalah untuk sebagai rujukanlah kepada sesiapa yang tak ada buku dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada huraian ringkas pada muka surat 41. Kita pergi yang pertama. Okey, yang pertama dia kata apa? Kita mestilah yakin seluruh isi Al-Quran adalah benar dan tiada keraguan padanya. Okey, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman, kita mestilah yakin yang Al-Quran ini segala isinya 30 juzuk dan ada 6224 ayat ini merupakan surah yang merupakan tiada keraguan padanya, adalah semua kandungan di dalam Al-Quran adalah benar. Kerana di dalam Al-Quran mengatakan hanya satu kitab sahaja yang mendapat penjaminan sampai akhirat, iaitu Al-Quran. Manakala selain daripada Al-Quran tidak ada jaminan ke atasnya. Allah tidak menjamin ke atas kitab-kitab lain kecuali kitab Al-Quran. Jadi kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita mestilah yakin dengan Al-Quran. Yang Al-Quran ni tiada keraguan ke atasnya. Apa Al-Quran ni apa? Apa perbezaan Al-Quran dan juga hadis? Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala hadis yang kita dengar yang diriwayatkan itu hadis itu adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pergi yang kedua. Kita hendaklah sentiasa membaca Al-Quran supaya mendapat peringatan dan keberkatan. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman, kita mestilah sentiasa membaca Al-Quran pada setiap hari. Perbanyakkan membaca Al-Quran. Kenapa? Untuk mendapat peringatan. Kerana di dalam Al-Quran ini terdapat banyak peringatan-peringatan yang Allah mengingatkan kepada kita. Kisah-kisah, sejarah, sirah yang berlaku, hukum hakam yang berlaku. Jadi apabila kita membaca Al-Quran serta mentadaburnya,
membaca sahaja tidak mencukupi, tapi kita perlu membaca dan juga mentadabur. Macam mana nak mentadabur? Kita kena membaca kepada terjemahan. Bagaimana yang siapa yang faham bahasa Arab, tiada masalah, dia boleh membaca dan dia boleh memahami dengan direct. Tetapi seperti orang yang tidak boleh membaca bahasa Arab, tidak fahami bahasa Arab, dia perlu membaca Al-Quran dia sentiasa mentadabur. Bagaimana dengan mentadabur? Dengan kita membaca kepada terjemahan. Di situ kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kaum-kaum terdahulu, apa yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh, apa yang berlaku kepada kaum Samud dan sebagainya. Banyak lagi kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran yang mana memberikan peringatan kepada kita hingga ke hari ini. Jadi antara mukjizat Al-Quran yang boleh kita nampak pada hari ini, walaupun Al-Quran ini diturunkan pada beribu-ribu tahun dahulu, tetapi ia masih relevan ataupun ia masih hukum-hukumnya apa yang dikata di dalam Al-Quran itu terjadi sehingga kepada hari ini. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Banyak lagi mukjizat Al-Quran yang kita dapat fahami. Antara mukjizat Al-Quran yang dapat kita fahami adalah Al-Quran itu sendiri adalah penyembuh kepada segala penyakit. Okey, kemudian kenapa kita kena membaca Al-Quran pada setiap hari? Supaya kita mendapat keberkatan, kita mendapat pahala, kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita ni apa? Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Kerana untuk mencari redha, dan hidup kita dan mati kita semua adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, kalau pelajar tengok sini, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta langit dan bumi dalam tempoh 6 hari. Inilah dikatakan tadi pada tema, iaitu surah ini adalah tema sains. Ini mengatakan bahawa penciptaan langit dan bumi mengambil masa 6 hari. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mencipta langit dan bumi dalam tempoh 6 hari. Okey, yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala Maha pentadbir segala apa yang ada di langit dan apa sahaja yang ada di bumi. Jadi kita mestilah beriman bahawa apa yang ada segala di bumi ini, apa yang ada di dalam dunia ini semua adalah milik Allah. Semua adalah Allah yang takbir. Okey, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Itulah syahadah yang kamu ucapkan di dalam setiap hari. Okey, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita mesti yakin, kita mesti beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pentadbir segala apa yang ada di langit dan di bumi. Okey, yang kelima, untuk hari ringkas yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala yang nyata dan yang tersembunyi. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala apa yang ada di dunia. Apa sahaja yang kamu cuba sembunyikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tidak berjaya sembunyi. Jadi apa yang nak dikatakan di sini, Allah mengetahui segala-gala apa-apa yang ada di dunia ini, everything Allah tahu. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh nak sembunyi daripada apa-apa. Kamu boleh membuat sesuatu perkara, mungkin orang tak nampak, tapi kamu kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhati. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat kamu. Okey? Okey, ada muallim ceritakan kisahkan satu cerita di mana seorang pelaku maksiat, dia ingin melakukan maksiat. Dia bertanyakan kepada para ulama, bagaimana untuk saya melakukan maksiat tetapi Allah tak nampak. Dia bertanyakan kepada ulama tersebut. Lalu ulama tersebut menyatakan, jika kamu ingin melakukan maksiat tanpa Allah nampak, kamu carilah bumi selain daripada bumi Allah. Jadi apa yang dikatakan pada para ulama itu, kita tak mampu nak lakukan sesuatu perkara tanpa Allah lihat, di mana kita sentiasa di bawah jagaan, kita sentiasa di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Okey, jadi muallim harap kamu faham tentang huraian ringkas tentang surah As-Sajdah ini. Okey, kemudian kita pergi yang seterusnya. Okey, kita masuk terus kepada pembacaan surah As-Sajdah ayat 1 hingga 6. Okey, surah As-Sajdah ayat 1 hingga 6. Okey, untuk pembacaan surah As-Sajdah ayat 1 hingga 6 ini, okey, muallim minta pelajar-pelajar semua buka mic kerana kita akan baca sama-sama, tapi dengan syarat pelajar-pelajar tidak dibenarkan bercakap. Faham? Tidak benar bercakap. Bila muallim baca, baru kamu ikut sama-sama. Okey, muallim baca, baru kamu ikut. Faham? Faham tak? Jadi sila beri kerjasama. Tak nak ada yang berbual dan sebagainya. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, sekarang ni pelajar-pelajar boleh buka muka surat 34. Kita pergi yang ni seperti yang dalam skrin ni. Okey. Muka surat 34. Buka muka surat 34. Tengok bahagian hafazan. Okey. Dah buka belum? Okey, siapa yang belum buka lagi? Okey, muallim bagi masa cepat buka. Muallim bagi masa. Buka dulu. Buka surat 34, okey? Apa dia?
Muka surat 34. Muka surat 34. 34. Okey. Nanti kamu akan nampak sama seperti yang kat skrin ni. Okey. Okey, dah buka belum? Dah. Okey, alhamdulillah. Bagus. Bagus apa yang dah buka tu. Okey, ready? Bersedia? Okey, sekarang ni muallim tak nak dengar ada suara. Kita akan baca sama-sama. Macam mana kaedah bacaannya? Muallim baca, kamu ikut. Muallim baca, kamu ikut. Boleh? Buku suara aku nanti. Boleh. 34. Yang mana? 34 sama nampak tak kat skrin ni? Kamu nampak tak kat skrin ni? Sama yang macam kat skrin ni. Bahagian bawah tu. Ya. Belum ada. Kamu tengok kat skrin ni. Nampak tak? Ni. Nampak skrin ni. Yang macam ni. Ada tak? Ada? Ada tak? Okey. Sekarang ni muallim akan baca, kamu ikut. Boleh? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey. Kita baca sama-sama ya. Okey. Satu. Okey. Diam Okey, muallim nak boleh baca dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, bagus. Okey, sabar. Tunggu muallim. Muallim baca baru kamu baca, okey? Okey, muka surat 34. Okey. Okey, dengar. Okey, diam, muallim nak baca. Okey. Alif lam mim. Alif lam. Okey, bagus. Okey, pergi muka surat sebelah, muka surat 35 pula, pergi bahagian atas ini. Okey? 35 bahagian atas. Okey. Kita baca sikit-sikit, okey? Okey ya. Okey. Ya. Okey, ayat seterusnya. Tanzilul kitabi la raiba fihi. Tanzilul kitabi la raiba fihi. Okey, bagus. Ayat seterusnya. Mir rabbil alamin. Mir rabbil alamin. Okey, bagus. Ayat yang seterusnya. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Okey, bagus. Yang seterusnya. Am yaquluna iftarah. Okey, muka surat seterusnya, muka surat 36 yang bahagian atas. Bal huwal haqqu min rabbik. Bal huwal haqqu min rabbik. Okey, bagus. Litundhira qauman ma atahum. Litundhira qauman ma atahum. Okey, bagus. Min nadirin min qablika la'allahum yahtadun. Min nadirin min qablika la'allahum yahtadun. Okey, bagus. Ayat seterusnya yang bawah ni. Am yaquluna iftarah. Am yaquluna iftarah. Okey, bagus. Bal huwal haqqu min rabbik
ربك لتنذر قوما ما وهو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Okey, bagus. Kamu dah baca sendiri, bagus. Okey, pergi muka surat yang seterusnya 37. Okey, yang bahagian atas. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Okey, bagus. Yang bawah. Wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Okey, bagus. Yang bawah. Thumma istawa 'alal 'arsy. Thumma istawa 'alal 'arsy. Okey, muka surat 38. Okey, ayat yang bahagian atas. Malakum min dunihi min wali wala syafi'. Malakum min dunihi min wali wala syafi'. Okey, bagus. Yang ayat keempat. Afala tatadhakkarun. Afala tazakkarun. Ayat bersebelah. Afala tatadhakkarun. Afala tatazakkarun. Okey, bagus. Okey, yang ni panjang sikit Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi ayyamin Okey, kita ambil berdawal balik. Fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Okey. Afala tatazakkarun. Okey, bagus. Okey, bagus. Bagus. Okey, ayat seterusnya. Ayat seterusnya yang bahagian atas. Yudabbirul amra minas samai ilal ardh. Okey, bagus. Okey, ayat yang seterusnya. Thumma ya'ruju ilaihi fi yawm. Okey, yang bawah. Kana miqdaru alf sanatin mimma ta'uddun. Okey, bagus. Yang ayat kelima. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'ud.
ta'udun. Okey, bagus. Okey, ayat yang terakhir. Ayat terakhir pada muka surat 40. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah bagi pelajar-pelajar diminta untuk mutekan mic. Nah, kita dah habis pembelajaran untuk bacaan. Okey, pelajar-pelajar semua diminta mutekan mic. Okey, tutup mic. Okey, cepat muallim bagi masa. Tutup mic. Okey, semua pelajar tutup mic. Okey, dah belum? Okey, muallim nampak masih ada yang belum tutup. Okey, yang belum tutup muallim bagi masa untuk tutup mic. Hai dah. Okey. Okey dah. Alhamdulillah. Okey, tadi demikianlah tadi apa yang kamu baca itu adalah surah As-Sajdah iaitu ayat 1 hingga 6. Okey. Alhamdulillah. Jadi kita masuk kepada maksud. Jadi muallim akan terangkan, muallim akan bacakan terjemahan ayat 1 hingga 6. Okey. Boleh tengok pada muka surat 40 bahagian bawah tu seperti yang dalam skrin yang muallim tunjuk ni. Okey, kita pergi pada ayat yang pertama. Alif lam mim. Alif lam mim. So, ini adalah maksudnya hanya kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui apa maksud alif lam ini. Okey. Kemudian tanzilu penurunan al-kitabi kitab. Kitab apa? Kitab Al-Quran. La tiada roiba keraguan. Fihi padanya min dari Rabbi. Rabbi ni Tuhan. Tuhan ni siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Al-alamina iaitu sekalian alam. Okey, pada ayat pertama. Ayat kedua, am atau yaqulu na mereka mengatakan iftarah, dia mengadakan ia. Okey, bal bahkan huwa ia al-Quran al-haqqu. Okey, benar min dari rabbika Tuhanmu litunzira supaya kamu memberi peringatan qauman kaum yang belum pernah atahum datang kepada mereka min dari nadhirin pemberi peringatan min dari qablika sebelum kamu la'allahum supaya yahtadun. Okey, itu pada ayat yang ketiga. Okey, yang seterusnya Allahul ladzi. Okey, yang ni pada muka surat 41. Okey, pelajar boleh buka. Allah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala alladzi yang khalaqa menciptakan as-samawati iaitu langit wal arda dan bumi wama dan apa bainahuma antara kedua-duanya fi dalam masa sittati 6 ayamin hari thumma kemudian istawa dia bersemayam. Okey, min daripada waliyin pelindung wala dan tiada syafi' iaitu penolong. Afala maka tidakkah tatadzakkarun kamu ingat. Okey, ayat yang seterusnya yudabbiru dia mengatur al-amra segala urusan mina dari as-samai langit ila hingga ke al-ardi bumi thumma kemudian ya'ruju ia naik ilaihi kepadanya fi pada yaumin hari kana adalah miqdaruhu ukuran lamanya alfa 1000 sanatin tahun mimma daripada apa ta'uddun yang kamu kirakan. Okey, itu maksud pada ayat kelima. Ayat yang terakhir, ayat keenam, zalika itulah alimu zat yang mengetahui al-ghaibi perkara ghaib wasyahadati dan nyata al-azizu yang maha perkasa ar-rahimu yang maha penyayang. Okey, itu adalah demikian adalah terjemahan surah As-Sajdah ayat 1 hingga 6. Okey. Okey, untuk penerangannya, okey, muallim akan terangkan. Okey, jadi pelajar boleh dengar. Okey, surah As-Sajdah ini
mengandungi 30 ayat sahaja. Okey, di mana surah As-Sajdah ini diturunkan di Mekah selepas turunnya surah Al-Mu'minun. Seperti mana surah-surah Makkiyah yang lain, surah ini juga turun menerangkan perbincangan tentang tauhid yang tentang mengesahkan Allah. Okey, dalam surah As-Sajdah ini menceritakan banyak perkara, bukan sahaja membincangkan tentang tauhid ataupun tentang mengesahkan Allah, tetapi dalam surah As-Sajdah ini menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Okey. Okey, kemudian kenapa dinamakan surah sebagai surah As-Sajdah? Kerana dialah sujud, ialah melimut kalimah sujud yang terdapat dalam ayat 15, seperti mana pada awal tadi yang muallim bacakan, innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukiru biha kharun sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi untuk pengetahuan kamu, sekiranya kita bersolat berjemaah di masjid ataupun solat subuh berjemaah pada hari Jumaat di masjid, di mana imam akan membacakan surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan. Kenapa disunatkan membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan? Kerana ketika zaman Nabi SAW, Nabi SAW apabila solat subuh pada hari Jumaat, pada rakaat yang pertama, Nabi SAW akan membaca surah As-Sajdah, dan pada rakaat kedua Nabi akan membaca surah Al-Insan. Demikianlah merupakan sunnah, iaitu sesiapa yang melakukan sedemikian, kita telah mengikut sunnah Nabi SAW. Okey, dalam surah Sajdah ini juga menyebutkan bahawa orang-orang yang beriman kepada Allah, apabila diingatkan kepada mereka tentang ayat Allah, mereka akan tersungkur sujud dan mengucapkan tasbih sambil memuji kepada Tuhan dengan tidak ada rasa sombong. Okey, kemudian diterangkan juga di dalam surah ini bagaimana Allah menurunkan kitab kepada nabi-nabinya untuk menjadi pemimpin umat manusia yang selama ini belum pernah mendapat peringatan. Lalu diterangkan juga di dalam surah ini siapa Tuhan itu dan bagaimana yang maha besar kuat kuasanya sebagai pencipta 7 lapis langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya di dalam masa 6 hari, dan bagaimana Allah itu bersemayam di atas singgahnya kesebesarannya, mengatur ciptanya dari langit sampai ke bumi. Okey, dari surah Sajdah ini menerangkan juga penciptaan langit dan bumi itu mengambil masa 6 hari. Okey, untuk pengetahuan kamu, langit mempunyai 7 lapisan langit. Jadi bagaimana 7 lapisan langit? Kamu tak perlu nak fikir, tapi itu adalah merupakan tanda kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh mencipta langit dan bumi. Allah boleh mencipta langit dan bumi sebanyak 7 lapis langit dan bumi itu. Kemudian dalam surat Sajdah ini juga terdapatnya ayat-ayat yang menghuraikan kunci-kunci ghaib yang sudah disebutkan di dalam penutup surah Al-Luqman, iaitu tentang kematian, tentang akhirat, alam akhirat, tentang kandungan seorang ibu yang bakal melahirkan dan sebagainya. Okey, untuk pengetahuan kamu, surah Sajdah ini juga merupakan salah satu surah kegemaran Nabi Muhammad SAW. Okey, apa hujahnya? Nabi selalu membacakan dalam rakaat pertama dalam solat subuh pada hari Jumaat, dan pada rakaat kedua solat kepada subuh pula baginda akan membaca surah Al-Insan. Ini menunjukkan kepentingan surah ini kerana ini dibacakan pada hari yang mulia, hari Jumaat. Nabi SAW tidak tidur melainkan baginda akan membaca surah Sajdah dan surah Al-Mulk. Jadi apa yang dikatakan di sini, Nabi SAW tidak akan tidur selagi Nabi tidak membaca surah As-Sajdah dan juga surah Al-Mulk. Jadi kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita ikutlah Nabi, kita amalkan pembacaan surah Sajdah dan juga surah Al-Mulk. Okey, itu kerana bila kita ikut, kita akan mendapat pahala iaitu pahala sunnah. Okey. Jadi setakat ini, itulah setakat muallim boleh terangkan mengenai surah Sajdah ini. Apa maksud surah Sajdah, apa yang berlaku, apa yang diterangkan di dalam surah Sajdah dan sebagainya. Okey, alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita dah sampai kepada penghujung pembelajaran. Jadi sekarang ni muallim nak tanya kepada pelajar-pelajar sekalian, sekiranya pelajar-pelajar semua ada sebarang soalan, jadi pelajar-pelajar boleh bertanyakan kepada muallim. Okey. Jadi pelajar-pelajar semua faham tak? Helmi faham tak, Helmi? Helmi faham? Faham. Alhamdulillah. Okey, bagus. Siapa lagi? Siapa lagi yang muallim nak tanya yang ni? Mana ni? Muallim tak nampak lah. Adam Nafis. Faham tak? Adam Nafis? Alhamdulillah kalau kamu faham. Jadi ada soalan tak? Razin? Razin faham tak, Razin? Ada. Razin faham, Razin?
Alhamdulillah. Okey, jadi bermakna pada hari ini untuk kesimpulannya kamu dah mempelajari tentang surah As-Sajdah. Jadi kamu dah tahu surah As-Sajdah ni mengenai apa, berceritakan tentang apa dan sebagainya. Jadi kalau ada ya Is ada soalan ke? Dah nak habis ke kelas? Dah nak habis ke kelas? Dah nak habis tapi belum habis lagi. Jadi sekarang ni apa dia? Sampai pukul berapa? Sampai pukul 11 je. Tapi sebab kenapa tu? Apa yang seronok sangat tu? Jadi sekarang ni Muallim Airel jangan. Sekarang ni Muallim nak tanya, ada soalan tak yang kamu rasa kamu nak tanya mengenai apa yang kita belajar surah Sajdah ini? Okey, kalau kat sini Muallim nak tanya siapa yang dah hafal surah As-Sajdah? Saya belum. Ada yang dah hafal ke? Ada yang dah hafal ke? Saya belum. Belum lagi. Okey, kalau Muallim nak bagi satu tugasan untuk kamu untuk kerja bagi TQS ni, kalau Muallim minta kamu untuk menghafal surah As-Sajdah ayat 1 hingga 3 sahaja daru, boleh tak? Mampu tak? Boleh. Ke kamu boleh hafal 1 hingga 6? Boleh. Kalau boleh Muallim minta kamu hafalkan ayat Sajadah ini 1 hingga 6. Nanti Muallim nak Muallim nak tasmid. Nanti Muallim nak dengar. Boleh tak? Boleh. Okey, kalau boleh alhamdulillah. 1 hingga 6 sahaja dulu. Hafal Sajadah 1 hingga 6 saja. Okey, kalau boleh bagus, alhamdulillah. Muallim rasa syukur, rasa bangga dengan kamu kalau kamu kata kamu boleh hafal. Sebab ayat 1 hingga 6 ni yang kita bacakan tadi itulah. Okey, kalau kamu boleh dah boleh hafal, nanti pada kelas akan datang mungkin Muallim akan minta beberapa orang pelajar untuk bacakan. Boleh? Jadi Muallim harap kamu semua boleh hafal lah. Ya. Kenapa tu? Ada apa-apa masalah ke? Apa dia? Siapa yang dah hafal tu? Ya. Siapa yang dah hafal tu? Cikgu ada soalan. Ada apa? Apa? Ya. Hairil, kenapa Hairil? Ada apa Hairil? Hairil nak tanya apa? Hairil kata dia nak sampai mana? Surah Sajdah ni. Surah ayat 1 hingga 6 sahaja. Yang dia belajar hari ni, yang kita belajar hari ni. Okey, cikgu. Cikgu tanya cikgu. Kenapa Helmi? Ya Helmi, kenapa Helmi? Helmi dah hafal? Ya, siapa tu? Adam. Ya, Adam. Adam tadi kari. Ya, Muallim tak tahu siapa yang tanya ni. Ya. Apa dia? Okey. Siapa nak tanya sekarang? Cepat. Cikgu saya. Mana? Siapa tu? Faruk. Okey, Al-Faruq dulu. Okey, Faruq. Kenapa Faruq? Apa yang jin ni dekat WhatsApp ni? Faruq nak tanya apa Faruq? Saya tak ada apa yang Apa dia Faruq? Saya tak Okey. Kejap. Bagi kamu yang lain diam. Muallim nak dengar Faruq tanya. Ya ke Helmi dah hafal? Okey, siapa yang dah hafal? Alhamdulillah, bagus. Okey, siapa yang belum hafal? Muallim minta hafal, boleh? Ayat 1 hingga 6 sahaja. Minggu depan Muallim nak tasmid, boleh? Hari Selasa. Ayat 1 hingga 5. Okeylah, 1 hingga 6 atau 1 hingga 5 boleh lah. At least kamu hafal. Ada ayat Al-Quran yang kamu hafal, boleh? Boleh? Ya, siapa tu? Siapa yang nak tanya tu? Saya. Okey, kenapa?
Apa dia? Haji nak. Okey, kejap. Okey. Haji nak juga. Sekarang ni semua tutup mic. Yang nak tanya saja dia buka mic dulu. Okey? Okey, sekarang semua tutup mic. Yang nak tanya saja buka dulu. Okey. Tutup mic kejap yang lain. Muallim nak dengar yang tanya saja. Okey. Okey, sekarang ni siapa yang nak tanya dulu? Okey, Farouk. Okey, jap Farouk dulu. Okey. Hashim. Okey, Farouk. Saya. Okey, sabar. Hashim sabar. Okey, Farouk. Kenapa Farouk? Tak boleh apa sampai Okey, Farouk tak boleh hafal sampai 6 tak apa. Farouk boleh hafal sampai berapa agak-agak? Farouk. Okey, kalau 1 sampai 3 pun muallim boleh terimalah. Okey? Okey, yang lain? 1 hingga 4 saya boleh. Boleh. Alhamdulillah. 1 hingga 4 pun boleh. Okey. Okey, Hasyir nak tanya apa Hasyir? Saya tak boleh hafal 1 sampai 6. Saya boleh hafal 1 sampai 5. Boleh. Kalau Hasyir nak hafal 1 sampai 5 pun boleh. Okey. Okey, akak yang tanya tadi. Okey, cepat. Akak nak tanya apa akak? Cikgu, saya nak tanya. Akak nak tanya apa? Okey. Nanti PS kan? Apa dia? PS? Seni PS kan? PS? Maksudnya? Maksud kamu? Buku basah. Buku besar. Buku besar. Okey. Okey, lagi siapa yang nak tanya lagi? Misha Amani, ada nak tanya Misha Amani? Misha ada nak tanya? Tak ada. Okey, siapa lagi nak tanya? Kalau ni muallim buka lagi. Okey, akak siapa? Muallim lupa nama awak. Okey, awak nak tanya apa? Okey. Siapa lagi nak tanya? Jadi kamu ada apa-apa soalan tak? Yang lain ada apa-apa soalan? Siapa tu? Siapa yang nak? Saya cikgu. Siapa tu? Muallim tak nampak. Okey, akak. Okey, akak nak tanya apa? Cepat akak. Nak tanya apa? Muallim dah dengar dah ni. Cikgu, boleh tak saya nak tutup? Apa dia? Cikgu. Ya. Apa tu boleh tak kamu Cikgu, boleh tak saya nak tutup? Kejap. Ada kawan kamu yang nak tanya tu. Okey, apa? Siapa tu yang nak tanya tu? Okey. Okey, muallim rasa dah tak ada soalan kot. Okey, kalau macam tu, okey. Untuk tugasan kamu pada minggu ini adalah kamu cuma perlu menghafal ayat 1 hingga 6 ataupun hafal seberapa mana yang mampu kamu boleh hafal. Okey, ayat 1 hingga 2 boleh, 1 hingga 3 boleh. Jadi kamu hafal. Jadi bila minggu depan punya pembelajaran, muallim akan minta salah seorang lah untuk bacakan. Boleh? Boleh tak? Okey, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita punya kelas pun dah nak sampai penghujung. Jadi mudah-mudahan apa yang kamu pelajari hari ini kamu dapat dan kamu faham. Seterusnya kita jumpa untuk kelas akan datang. Jadi muallim minta kamu semua untuk sentiasa jaga dirilah. Okey, di musim Covid ni jangan lupa perbanyakkan baca Al-Quran dan sebagainya. Okey. Jadi kelas kita sampai di sini sahaja. Jumpa pada hari Selasa hadapan juga dalam TQS tahun 2 juga. Okey. Jadi kamu siapkan tugasan kamu, cuba untuk hafal. Okey. Kita jumpa pada kelas akan datang. Okey. Okey, muallim ucapkan selamat maju jaya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum. Okey. Hari kalau sekolah. Nanti kalau orang datang kita jumpa lagi. Okey, bye-bye. Bye semua. Bye.